Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih karena sentiasa bersama dengan channel ini. Hari ini ada sedikit pencerahan berkenaan dengan isu yang mana parlimen kita hari ini tadi. Tapi part yang terakhir 12 menit terakhir itu saya fokus di situ. Yang mana kalau kita lihat MP Arau membuat statement mengatakan kesalahan banyak kepada PH. Lepas tu dia mengatakan jasa patut ditubuhkan dan patut diteruskan. Lepas tu berkenaan dengan isu dia kata kalau tidak menyokong belanjawan yang ada ini bermakna mengkhianati mandat rakyat. Jadi saya pun nak tanya juga, dulu waktu dia dalam UMNO Barisan Nasional, sewaktu UMNO singkirkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kenapa dia tidak mempertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin di waktu itu? Kenapa hari ini bila dia duduk bergabung dengan bersatu, bergabung dalam PN ini, sibuk dia mempertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dulu tak nak pertahankan. Jadi apa yang MP Arau ni nak buat sebenarnya? Jadi kalau kita lihat bahasa kampungnya lah, ini kata yang dinamakan pengampu, pembodek. Hala tuju tak ada dia punya cerita. Dia punya cerita pusing-pusing salahkan PH, pusing-pusing salahkan PH, pusing-pusing masukkan jasa. Jasa itu peruntukan 100 juta lebih baik bagi orang susah. Ini musim yang sangat parah untuk rakyat. Nak tubuhkan jasa itu lagi buat apa? Ramai orang dah, netizen, orang di luar, rakyat luar dah tidak suka dengan apa yang nak dibuat peruntukan kepada jasa ini, yang dia sebagai MP sibuk nak jasa ini terus ditubuhkan dengan peruntukan hampir termasuk sekali dengan penggerak, seperti mana yang YB Aman Nasir katakan, hampir 100 juta peruntukan kepada dua nih, penggerak dengan jasa. Untuk apa? Kalau betul nak kaki tangan ini ada dalam jasa ini, dia boleh diserapkan ke dalam jabatan-jabatan lain. Jangan jadikan alasan lah. Kita tengok dulu jasa nih, apa manfaat dia yang lepas-lepas. Kita boleh lihat sewaktu berdebat dengan saudara Rafizi Ramli dulu. Antara pendebat yang berdebat dengan saudara Rafizi Ramli dulu adalah daripada jasa juga. Saya tak perlu sebut nama, kawan-kawan pun mungkin tahu. Mengkritik, mempertahankan 1MDB di waktu itu. Hari ini apa yang kita lihat dengan 1MDB yang dipertahankan? Dan kita pun tahu hari ini tengok, sampai Tan Sri Jati Aziz pun dipersalahkan dalam isu ini. Ini saya tidak mau masuk lah. Cuma saya lihat kalau part ini apa yang diperkatakan oleh MP Arau ini pada saya sangat tidak sesuai lah untuk kita rakyat mendengar. Karena sebagai seorang MP yang berpengalaman dan duduk dalam politik begitu lama, dan dia juga pernah menjadi menteri besar, sepatutnya dia lebih kepada rakyat dan bukan asyik menyalahkan parti politik yang lain. Ini sidang dewan yang mana sepatutnya mereka cuba merungkaikan kalau ada satu kesalahan daripada pihak pembangkang ataupun daripada pihak kerajaan, sepatutnya rungkaikan itu, bukan dia menyalahkan kerajaan-kerajaan yang ada dahulu. Ini kalau kita asyik nak menyalahkan kerajaan-kerajaan yang ada dahulu, kerja kita yang ke depan tak akan menjadi. Sebab itu kalau kita tengok apa yang berlaku dengan kerajaan hari ini, seolah-olah rakyat melihat tidak melakukan kerja. Karena ketakutan yang mereka rasa bila mereka jatuh, tidak berkuasa lagi. Pada saya, kalau mereka memikirkan hal sebegini, tujuannya untuk apa? Kalau saya duduk di tempat seperti MP yang seperti inilah, sudahlah, sudah pernah nih, tidak mungkin lagi orang seperti dia boleh menjadi Perdana Menteri. Ini agak mustahil lah. Jadi sudahlah, tidak perlu lagi lah. Ini yang masalahnya yang kita ada sekarang hari ini. Dan saya nak masuk sedikit berkenaan dengan kalau kita lihat
yang mana tadi ada dalam posting Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya amat berbangga lah karena di dalam keadaan seperti ini, kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana sini, yang ini, dia mendapat kunjungan kehormat TYT Kamala Shirin. So hari ini dalam 2 jam yang lalu dia dipostingkan ini. Nanti kawan-kawan boleh tengok lah di posting Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Dan saya heran kenapa Duta Besar Amerika Serikat seperti ini mengunjungi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia ketua pembangkang. Kenapa tak kunjung Menteri Kanan, Perdana Menteri ke? Mereka lagi hebat. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni apa aja jawatan dalam kerajaan tak ada. Berpuluh-puluh tahun tak ada jawatan. Menjadi ketua pembangkang. Lagipun kita tengok masuk keluar penjara dengan isu-isu yang tak kemana-mana yang dicas untuk dia. Dan semalam dia pun ada dapat kunjungan kehormat daripada Eri Norton de Murad, Duta Besar Brazil. Ini semalam. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri punya page ya. Jadi kalau kita lihat kenapa rakyat hari ini nak sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, inilah dia boleh berunding dengan negara-negara luar tentang isu-isu ekonomi, tentang isu-isu negara. Mungkin dia boleh menaikkan ekonomi kita dengan pertukaran apa yang perlu antara negara by negara, G2G. Jadi kalau ini berlaku, kebaikannya adalah baik kepada rakyat. Kita lihat 2 hari ini 2 duta yang, kalau ini bukan saya bohong kan, ada di Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim, kawan-kawan pun tahu. So ini menandakan bahawa tahap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dipercayai oleh negara luar. Duta berjumpa dengan dia bermakna duta yakin dengan dia. Kenapa kita nak mendengar cyber trooper yang hanya sebagai pro kepada apa yang ada hari ini? Kita nak percaya. Negara luar itu yang seperti mana yang saya katakan tidak mempercayai apa yang dimomok-momokkan oleh negara kita ini terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita ke negara luar, orang tidak akan percaya. Semua mengatakan ini adalah konspirasi politik untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak sumbernya mengatakan bahawa orang-orang ini takut kerana mereka terjebak dengan rasuah. Karena dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk di Kementerian Pertahanan di menjadi Menteri Keuangan Negara. Lepas tu dia menjadi Timbalan Perdana Menteri. Sebenarnya mungkin itu salah satu contoh yang mereka takutkan, tetapi saya menganggap itu sebagian kecil. Sebenarnya mereka takut Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa. Sebenarnya mereka lebih takut bila mereka tidak dapat kuasa dan mereka rasa hilangnya kuasa ini mereka rasa tak akan naik. Jadi ini yang mereka takutkan sebenarnya. Daripada segi untuk mereka nak takut kerana kes-kes lain itu, saya rasa kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim benda-benda seperti ini kalau tidak berulang lagi mungkin dia akan maafkan. Ini yang saya yakin lah. Kerana dia tidak mempunyai sifat berdendam. Walaupun kita lihat dia sering dikutuk, dikritik oleh Tun, tetapi dia juga mengeluarkan statement. Kalau asyik khianat dia tak boleh lah. Jadi kita boleh lihat di situ bahawa dia boleh berunding dengan, walaupun daripada pihak kerajaan yang ada hari ini, dengan kawan-kawan politik dia. Kalau kita lihat dia di sidang parlimen, kita lihat gambar-gambar yang dia postkan, dia boleh bersemuka walaupun dengan Datuk Seri Azmin Ali sekalipun, dengan Datuk Seri Samudin pun. Sewaktu PN baru pegang kerajaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun berjumpa dengan Perdana Menteri yang ada hari ini. Walaupun spekulasi mengatakan dia seperti ini, seperti itu. Jadi kita lihat, inilah seorang pemimpin
yang pada saya susah kita nak dapat. Dia boleh berjumpa, dia boleh merendahkan diri. Sebagai seorang pemimpin politik yang begitu lama, dia merendahkan diri dia kepada kawan-kawan politik dia, kepada stru-stru politik dia. Walaupun kalau kita lihat dia berjumpa dengan Azmin Ali. Kalau nak kira Azmin Ali, orang tidak tahu siapa Azmin Ali ni kalau tidak bekerja di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini yang saya lihat, satu ketokohan yang ada pada dia, dan dia juga melahirkan ramai anak muda yang masuk politik, yang menggunakan platform di parti dia, platform PKR ini, dia ramai lahirkan. Tanpa PKR yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tubuhkan, kita tidak nampak anak-anak muda baru yang boleh berpolitik. Kerana mungkin parti-parti politik lain mungkin orang tidak berminat. Tetapi setelah dia menubuhkan PKR ini, kita lihat seperti cendawan tumbuh, pemimpin baru yang paling menonjol sekali, seperti mana yang saya selalu sebut, Saudara Rafizi, dan ramai lagi anak-anak muda yang lain yang begitu menonjol di dalam PKR. Jadi ini satu kehebatan yang kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah lakukan kepada negara. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia ni sebagai gini, sebagai gitu, saya tidak yakin. Kerana kenapa PKR itu begitu kuat? Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak betul. Jadi ini hakikatnya yang rakyat perlu terima bahwa momokan ini sebenarnya pada saya bukan daripada MP ataupun ahli-ahli politik. Cuma sebenarnya momokan ini adalah daripada orang yang pro Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin seperti biasa kalau kita nak tahu Malaysia ni banyak yang terjebak dengan kontrak-kontrak dalam kerajaan. Jadi mereka takut kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa, dan seperti mana yang kita tahu PHS berkuasa, mereka tidak akan dapat projek-projek ini, dan projek-projek ini mungkin dah diblok, dah diganti dengan orang lain. Ini yang mereka takutkan sebenarnya. Ini salah satu yang kalau kita tengok. Jadi saya kalau saya lihat di Facebook di komen-komen di bawah saya punya video ini saya anggap ini semua cyber trooper yang mereka mendapat satu benefit, tidak tahu daripada arah mana, sama ada dibayar sebagai cyber trooper ataupun mereka ini tidak dibayar, tetapi mereka cuba untuk provokasi, untuk mereka ada sesuatu yang mereka lakukan, seperti dapat projek daripada tender-tender seperti mana yang saya cakapkan tadi. Inilah hakikat. Jadi kita sebagai pejuang yang memperjuangkan kebenaran sebagai rakyat, kita tidak mau itulah. So saya harap kawan di luar sana paham apa yang saya maksudkan, dan sekian dulu dari saya untuk hari ini. Dan kita buat hashtag LTL dan hashtag DSAI for PM9. Oke kawan-kawan, lawan tetap lawan, biar sampai menang. Oke, thank you.